Semua jelas sekarang? Um, Ciri-ciri graf bar piramid. Okey, semua nampak skrin yang saya share ya? Nampak ya? Nampak. Okey, berkenalan dengan soalan pertama. Soalan pertama ni kita tengok apa jenis soalan ini. Graf bar biasa kah? Graf bar piramid. Okey. Bilangan penerima bantuan titipan kasih. So, apa kehendak dia? Kehendak dia ialah bilangan penerima titipan kasih lepas tu mengikut negeri. Lepas itu tahun 2014 hingga 2016. Baik. K ini kehendak. Ini dia punya kehendak. Bilangan penerima satu elemen. Bilangan penerima apa? Bilangan penerima bantuan titipan kasih. Ikut negeri elemen kedua. Dan tahun elemen ketiga. Kalau soalan-soalan yang biasa, soalan-soalan graf yang biasa, hanya ada 3 elemen. Yang macam ni. Hanya ada 3 elemen. Tidak ada apa-apa yang istimewa dengan elemen-elemen ini. Maka soalan itu soalan graf bar biasa. Graf bar biasa lah. Sebab bilangan penerima graf bar biasa. Jadi ini bukan graf piramid. So nombor 1 ini bukan graf piramid. Baik, yang kedua, soalan kedua. Adakah soalan ini juga soalan bukan piramid ataupun dia soalan piramid? Okey, tengok cara kita nak kena pasti. Apa kehendak dia? So, apa kehendak dia? Kehendak dia ialah jumlah keseluruhan kenderaan bermotor yang berdaftar. So, apa kehendak dia? Menunjukkan jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia ikut apa? Mengikut jenis. Ikut jenis. Kemudian bagi tempoh 2015 hingga 2018. Baik, sini pun tidak ada yang istimewa dengan soalan nombor 2 ni. Pertama, kehendak dia, ini elemen 1, elemen 2, elemen 3. So, tak ada yang istimewa. Tak ada yang nampak, tak ada yang istimewa lah. Okey, saya guna istilah tak ada istimewa dulu. Jadi, bila tak ada istimewa, maka soalan nombor 2 ini pun bukan piramid. Okey. Nombor 3? Okey, macam mana nombor 3? Okay, saya naik atas sikit. Kalau macam tak nampak apa-apa di paparan skrin tu, bagi tahu
Saya tak nampak yang di belakang kamu ni. Apa yang berlaku dekat kamu belakang? Ada, tak ada yang big message ni, tak ada. Okay. Oh. Tak mahu. Okay. So, 2 soalan bukan piramid. Soalan yang ketiga. Maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan sekolah rendah dan sekolah menengah. So, kehendak dia ialah bilangan sekolah rendah dan menengah. Kerajaan ikut negeri. Okay, ini ikut negeri. Ikut negeri terpilih pada tahun ini ada 2. Tahun 2018 dan 2019. Okey, ada istimewa tak soalan nombor 3 ni? Soalan Tak ada. nampak macam sama ya kan? Ada elemen 1, ada elemen 2 dan ada elemen 3. Yang samalah macam ada elemen 1. Ini ada elemen 1. Ada juga elemen 2 dan ada elemen 3. Tapi dalam elemen 1 ni dia pecah lagi. Sebab soalan ni minta bilangan sekolah rendah dan sekolah menengah. Kena asingkan sekolah rendah 1, sekolah menengah 1. Jadi sebenarnya dalam sini ada berapa elemen? Ada 4. Ada 4 elemen. Ada 4 elemen. Dan dalam salah satu elemen ini, 1, 2, 3, ada 4 ni, dalam salah satu elemen ini, wujud elemen berpasangan. Mana yang kamu nampak dia sebagai elemen berpasangan? Berpasangan tu dia ada dua-dua. Berkapal-kapal, ada 2. So, dalam sini yang nampak berpasangan adalah bilangan sekolah rendah dan sekolah menengah. Situ ada pasangan. Sini elemen berpasangan. Dan begitu juga dengan tahun. Tahun belakang ni juga kita nampak dia berpasangan. Berpasangan maksudnya ada 2 lah. Tahun ada 2 yang sama. Sini bilangan sekolah. Sekolah ada 2 yang sama. Satu sekolah rendah, satu sekolah menengah. Jadi ada 2. Satu yang tahun, yang satu lagi adalah tahun pula. Yang pertama ini dia punya jenis sekolah berpasangan menengah dan rendah. Yang kedua adalah tahun. Tahunnya pun berpasangan juga. Jadi soalan ketiga ni dikatakan soalan graf piramid. Maka soalan 3 ni soalan graf piramid. Kenapa piramid? Pertama, sebab dia ada 4 elemen. Kehendak dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen. Dan dalam salah satu elemen ini, mesti ada yang berpasangan. So, itu bezanya dengan soalan yang bukan piramid dengan piramid. Okey. Kita lihat pula soalan nombor 4. Cik buat kata sikit. Lebih jelas. Okey, nombor 4 ini. Berdasarkan maklumat yang diberikan, petikan, sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan pelawat tempatan dan luar negara. Sini dah kamu nampak dia ada 2 elemen. Okey, apa dia punya kehendak? Kehendak dia adalah bilangan pelawat tempatan
dengan luar negara. Bilangan pelawat juga, satu tempatan, satu luar negara yang mengunjungi taman laut di mana? Maksudnya di mana tu dia mengikut apa? So sini dia mengikut negeri-negeri terpilih ataupun di negeri-negeri terpilih. Kemudian dari tahun. Kemudian bawa tempoh dia 2016 sehingga 2018. Okey, so kita semak. Satu, ini ada elemen pertama dan ada elemen kedua sini. Ini akan jadi elemen ketiga, ini akan jadi elemen keempat. Maksudnya kedua-dua soalan ini ada 4 elemen. Bila soalan ABK itu dah ada 4 elemen, maka dia akan jadi graf piramid. Kalau setakat 3 elemen, itu akan masuk ke graf biasa. Graf bar yang biasa. Okey. Maka nombor 4 ini juga adalah graf piramid. Baik. Boleh jelas? Saya harap kamu jelas membandingkan graf-graf ini. Okey, lebih kurang macam ni lah. Bila soalan itu, graf itu ada 4 elemen. Okey, kesimpulan dia ialah bila soalan itu ada 4 elemen, dan dia mesti dan bukannya atau, dan salah satu elemen itu berpasangan. Berpasangan. Maka graf itu akan jadi graf piramid. Okey, dia 4 elemen dan salah satu elemen itu adalah berpasangan. Macam tu. Jelas? Masa ni belum jelas lah. Tapi cara kamu nak kenal pastinya berpasangan. 4 elemen dan salah satu berpasangan. Satu lagi clue-nya ialah adanya perkataan seperti jantina. Tadi 4 elemen. Okey. Dan satu lagi clue-nya adalah biasanya ada perkataan jantina. Cikgu tak kata ada jantina je mesti graf piramid, tidak. Tak semestinya. Tapi biasanya kalau pelajar nampak perkataan jantina, bolehlah kamu consider graf itu graf piramid. Namun syarat utama dia mesti 4 elemen. Salah satu berpasangan. Itu syarat utama dia. Boleh? So, selalunya pelajar nampak jantina, dia terus ingat itu piramid. Tidak semestinya. Tangga dulu. Tengok dulu elemen, tengok dulu ciri yang pertama ni, yang cikgu letak kali hijau atas ni. Adakah dia mempunyai 4 elemen dan salah satu berpasangan? Kalau ya, maka itu confirm graf piramid. Okay. Next. Saya pergi next slide. Okay. Buka buku anda. Soalan 25. Muka surat 196. Okey, soalan 25 ini, MS 196. Tolong. Nanti macam saya seorang-seorang, jangan macam saya seorang-seorang dia bercakap tu. Anda mendengar ya, pastikan mendengar. Dengar, cikgu. Okey.
Apa tu? Proses key in. Okay. Alright. MS196. So, ini soalan dia. Okay, kalau kita lihat soalan dia, kita kaji dulu soalan ni. Apa kehendak dia? Okay, apa kehendak dia? Tengok apa kehendak dia. Bilangan tenaga buruh. Dia minta bilangan tenaga buruh. Buruh ini ada dua. Buruh bandar dan buruh luar bandar. Bandar ikut mengikut ikut apa tu? Ikut taraf perkahwinan. Ikut taraf perkahwinan. Oh, banyak ni, banyak elemen ni. Taraf perkahwinan apa tu? Taraf perkahwinan. Dah lah ikut taraf perkahwinan. Ikut lagi jantina. Taraf perkahwinan dan jantina. Kemudian tahun dia 2015. Okey. Banyaknya elemen cikgu. Graf apa tu cikgu? Okey, banyak sangat elemen. Graf apa ni? Nah, kita lihat ada berapa elemen sebenarnya sini. Okey. Bilangan tenaga buruh bandar dan luar bandar. Sini sudah ada satu elemen. Tenaga buruh bandar satu, tenaga buruh luar bandar dua. Kan? Okey. Kemudian ikut taraf perkahwinan. Elemen ketiga. Lepas tu ada lagi jantina. Elemen keempat. Lepas tu ada lagi tempoh. Elemen kelima. Sebenarnya ada berapa elemen dalam untuk cikgu? Cikgu tak padah pun ada 5 elemen. Kenapa soalan ni ada 5 elemen? Sebenarnya soalan ni tak ada 5 elemen. Elemen kelima ni tidak akan wujud sebab dia hanya tempoh 1 tahun. Jadi kita tak bolehlah membandingkan apa-apa. Kita tak bolehlah menunjukkan apa-apa bilangan tenaga buruh. Jadi elemen kelima ini digugurkan. Tidak wujudlah elemen kelima sebab tempoh hanya 1 tahun. Maka siapalah yang akan menjadi tempoh cikgu? Memang tidak ada tempoh lah soalan ini. Dia tak akan ada tempoh. Maksudnya kamu punya paksi tu tak akan wujud tahun. Maksud cikgu. Tak akan wujud tahun. Baik. So, tetap juga ada 4 elemen. Dan dalam 4 elemen ini, elemen mana yang berpasangan? Satu, kamu akan nampak bandar dan luar bandar. Okey, yang akan nampak berpasangan sini. Satu, tenaga buruh itu sendiri ada luar bandar berpasangan dan satu lagi dekat sini ada jantina juga berpasangan. Maka confirmlah soalan ini soalan graf piramid. Okey. Baik. Bawah sini, gambar-gambar yang di bawah sini. Okey, saya letak A, B dan C. Okey, ini adalah bentuk-bentuk graf piramid. Okey, bentuk-bentuk graf piramid. Ini graf bar piramid komponen. Okey, graf bar ini bar komponen. Kenapa komponen? Sebab ada bertingkat-tingkat. Nampak tak dia ada 2 color? Jumlah bahnya adalah jumlah. So, nilai yang dijumlahkan jadi dia bertingkat. Tapi dia tingkat macam saya ingat lah. Graf piramid bar komponen yang A. Yang B ini juga graf bar. Tapi bar
compound sebab dia sebabnya single mingle. Compound. Yang dulu cikgu guna istilah single lah. Bar compound, bar yang single mingle. Ni single. Kalau yang komponen ni, yang cikgu guna istilah flat. Flat perumahan. Apartment. Macam ya. Okay. Bertingkat-tingkat. Apartment kah, kondominium kah. Sama lah ya. Dan yang ketiga. Cikgu, Oi. macam ni membezakannya bar compound dengan bar komponen, cikgu. Okey. Bar component. Yang A tu, nya mesti ada istilah jumlah. Dalam soalan ni, bila kamu baca dalam soalan ni, ada tak perkataan jumlah? Maka dia akan jadi komponen. Tapi kalau tak ada, maka dia jadi compound. Menjawab soalan? Contoh soalan kita sekarang ni lah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bilangan sahaja. Adakah yang kata menunjukkan jumlah bilangan tenaga buruh? Tak ada kan? Maka tidak. Maka dia tidak akanlah menjadi graf kompartmen ini, graf kondominium ini. Boleh. So, cikgu tu nak introduce graf kan? Okay. So, jelaslah bahawa soalan 25 ini akan jadi graf bar compound yang single mingle ini. Okay? Yang single mingle ini. Baik. Graf yang ketiga ni pula cikgu, bentuk yang ketiga ni apa ni? Macam cake happy birthday je saya tengok. Sebab makin naik, kicik. Okay, graf ini, siapa yang ada ikut kelas saya tu, ini graf piramid histogram. Ini special. Dia tak boleh soalan yang sebarang aja. Tak boleh. Soalannya special. Kenapa? Kerana dia melibatkan umur. Okay. Kalau yang melibatkan umur, besar kemungkinan soalan itu adalah piramid histogram. Apa beza piramid histogram ini dengan graf A dan graf B adalah cikgu nak enlargekannya. Pada mana? Nampak bawah sini yang saya gunakan tab besar ni? Nampak tak bahagian bawah sini dia? Melekat terus ke paksi mendata. Sedangkan graf-graf lain, dia masih ada ruang daripada titik asas ini, masih ada ruang di sini, masih ada ruang. Boleh bulat-bulat. Masih ada ruang. Sini pun masih ada ruang. Daripada titik asas kosong pergi kepada building yang pertama ni, apartmen pertama ni masih ada ruang. Sama dengan graf sini pun. Daripada titik asas pergi ke bangunan yang pertama ni masih ada ruang. Tetapi untuk yang graf histogram, daripada titik asas dia di sini. Dia tu di mana titik asas dia? Dia bukan sini titik asas dia. Titik asas dia di sini. Di sini. Dia terus dapatkan nilai paksi. Nilai paksi. Rapat ke paksi mendata. Daripada titik asas di sini. Terus melekat. Bukan sini ya. Ini bukan ni. Ini titik asas untuk garisan mendata ni. Titik asas ni garisan mendata. Ini garisannya. Yang saya cikgu tunjukkan ni. Ni garisan mendata ni garisan paksi X-nya. Itu bezanya histogram dengan piramid-piramid lain. So, kalau soalan kamu itu menghasilkan graf histogram, wajib lukis macam ni.
Tapi kalau kamu tahunya soal histogram, kamu lukis seperti ini. Goodbye, bye, bye lah jadinya. 1/20. Kalau catat apa jadual kamu betul. So, boleh jelas ah? Jadi, antara ketiga-tiga ini, bukan antara. Ketiga-tiga ini adalah graf piramid. Cuma bentuk soalan yang berbeza akan memberi graf piramid yang berbeza. Okey. Baik. Alright. Dalam graf piramid ini juga, cikgu masih introduce bentuk graf piramid. Kamu perhatikan, uh, siapa yang buat kelas, yang ikut kelas saya itu, saya guna istilah kiri kanan. Okey, apa yang dimasukkan dengan istilah kiri kanan? Okey, cikgu guna istilah kiri kanan. Istilah kiri kanan ini adalah pada elemen berpasangan. Untuk elemen berpasangan. Siapa elemen berpasangan yang nak ditunjukkan? Tengok elemen berpasangan yang kita mahu tunjukkan oleh kehendak soalan. Elemen berpasangan yang apa saya sebut mahu ditunjukkan. Mahu ditunjukkan oleh soalan. Ditunjukkan oleh soalan. Itulah kiri kanannya. Jadi, patah balik kepada soalan ini. Yang color hijau ini, tulisan color hijau ni, apa elemen kiri kanan yang mahu ditunjukkan? Adalah bilangan tenaga buruh bandar dan luar bandar. Kan? Maka, okay, saya move sikit. Maka, elemen kiri kanan dia ini nanti akan jadi, okey, ni lakaran graf. Elemen kiri kanan akan jadi bandar. Sini akan jadi bandar. Akan jadi luar bandar. Inilah elemen kiri kanan. Ini yang cikgu istilahkan elemen kiri, elemen kanan. Okey? Elemen kiri kanan. So, ulang balik. Elemen kiri kanan ni siapa? Elemen berpasangan yang mahu ditunjukkan oleh soalan. Tengok baliklah kehendak soalan itu apa. Dia minta menunjukkan bilangan tenaga buruh. So, dia nak tunjukkan bilangan tenaga buruh itulah. Jadi kiri satu bandar, satu luar bandar. Okey. Kemudian, kemudian, kiri kanan sudah selesai. Habis elemen ketiga dengan elemen keempat ni mana nak letak cikgu dalam apa nak dalam graf nanti? Okey. Selalunya mengikut istilah mengikut ini salah. Istilah ikut ini istilah ikut ni ini biasanya akan jadi petunjuk. Akan jadi petunjuk. So, siapa yang jadi petunjuk? Mengikut taraf perkahwinan dan jantina katanya kan. Jadi, ikut taraf perkahwinan. So, taraf perkahwinan akan jadi petunjuk di bawah sini. Petunjuk. Petunjuk sini. Yang sini nanti. Apa-apa yang sini akan menjadi taraf perkahwinan.
Okey, taraf perkahwinan. Cikgu, jantina cikgu. Nak letak bawah sana juga ke? Nak letak dekat petunjuk juga ke cikgu? Tak perlu tunjuk dekat petunjuk. Jantina ni kita letaklah di bahagian. Tengah-tengah atas. Ya, terima kasih Teh. Kejut aku. Jantina, tengah-tengah atas. Jantina di sini. Selalunya sini adalah tahun lah. Tapi sekarang tahun kan tak ada. Elemen tahun ni memang tak ada. Sebab dia hanya ada 1 tahun. Nak banding apa benda? So kita bandingkan jantina. Maka akan hasillah satu sini akan jadi yang jantina perempuan. Ini nanti akan jadi jantina lelaki. Anda punya, ingat graf ini bentuk single mingle. Bentuk single mingle. So dia akan jadi macam ni. Ini untuk lelaki pun taraf perkahwinan. Yang bandar punya. Ini untuk perempuan punya taraf perkahwinannya. Macam ni. Tenaga buruh dia. Ini untuk yang luar bandar pula. Luar bandar macam ni. Yang single mingle. Bukannya apa nama? Bukannya flat. Bukannya kondominium. Okey, boleh? Jadi cikgu nak tunjukkan daripada soalan ini, kamu dah boleh nampak dah siapa nak dilukis sebagai kiri kanan, siapa nak dijadikan petunjuk. Petunjuk dia ada dua sebenarnya. Petunjuk sama ada kamu nak letak di bahagian petunjuk bawah sini ataupun bahagian petunjuk di sini. Tapi kita tak panggil lah ini area petunjuk. Nanti kamu confuse. So, petunjuk hanya di bawah sini. Dan sini adalah pom boleh ubah yang kedua itu. Iaitu jantina. Boleh Jadi, macam inilah bakal graf kamu nanti. Bentuk inilah secara kasarnya. Bentuk graf single mingle. Okey? Bentuk graf single iaitu graf bar compound ini yang B ini. Salah. Yang B ini. Macam inilah bentuk graf kamu nanti. So, ada petunjuk, ada sumber dan sebagainya tidak sah. Okey, so sekarang lakaran graf piramid tu sudah nampak. Okey, next. Next slide. Kita menghasilkan jadual. Tadi dah nampak sudah bentuk graf kan? Ada kiri kanan. Okey. Kiri kanan. Okey, saya buat catatan. Lakar balik graf itu. Kalau cikgu suka lakar balik graf tadi. Sini akan jadi bandar. Sini akan jadi luar bandar. Tengah-tengah sini adalah jantina. Bawah sini, petunjuk sini adalah taraf perkahwinan. Taraf perkahwinan. Okey, taraf perkahwinan. Baik, kita nak buat jadual dia macam mana. Jadualnya pun, ini bandar, tak sini nampak. Okey, jantina. Jadualnya pun lebih kurang macam lakaran graf kamu ini. Which is, ni ada dua partition juga. Satu partition untuk bandar, satu partition untuk luar bandar. So, graf ni ada nak kata berbeza sangat daripada graf-graf jadual-jadual biasa, tidak juga. Jadi awak buat Okey, cikgu tunjukkan secara kasar nya punya graf, nya punya jadual. Tugas kamu nanti tolong isi. Okey, tolong isi maklumat-maklumatnya. Baik, apa lakaran jadual kamu? Bandar, kiri kanan. So, saya belah dulu.
Dah buat petak lah. Buat petak. Oh, pocot. Buat petak. Kemudian akan ada bandar. Sini anda letaklah bilangan sini kamu tulis bilangan tenaga buruh. Okey, bandar luar bandar tu tak perlu tulis sebab kamu nak pecahkan benda ni kepada bandar dan luar bandar. So, bilangan tenaga buruh mengikut taraf. Taraf perkawinan. Yes, perkahwinan. Jantina perlu tulis tak cikgu? Tak perlu. Sebab kita nak tengok ikut siapa. Pada petunjuk ni siapa? Ikut taraf perkahwinan sahaja. So, taraf perkahwinan. Baik. Okey, kemudian bawah sini barulah anda belahkan. Salah. Okey, anda belahkan kepada lelaki. Ikut jantina lah. Lelaki. Aduh, pocot. Lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Sebab jantina atas sini kan? Lelaki, perempuan. Kemudian, manalah nak tulis taraf perkahwinannya? Sebelah sinilah. Sebelah sinilah. Sini adalah taraf perkahwinan. Isilah apa-apa yang ditulis dalam petikan tersebut. So, secara kasarnya, okey, lupa saya. Apa yang tertinggal dalam petikan, dalam graf jadual ni? Apa yang tertinggal? Tidak ada benda itu 1/20. Apa nama benda itu? Apa yang tertinggal? Orang ya. Orang, unit dia. Unit. Orang. Tidak ada orang, 1/20. Graf kamu nanti 1/20. Okey, jadi secara kasar macam inilah bentuk jadual kamu. So, masing-masing ada buku kan? Masing-masing ada buku. Tolong lengkapkan jadual ini. So, tugas kamu lengkapkan jadual ini. Baca dalam buku, lengkapkan. Baik, berapa masa diperlukan? 20 minutes, boleh? Boleh. 20 minutes saya cari. Ada tak dia punya, ini apa ni? Tu apa tu? Aku boleh kot. Best juga benda ni. 20 minutes. Ini second minutes ni. Okay. Ini. Salah. Ni apa ni? Oh. Al-maklum lah. Bok kalak lah. 20 minutes. Okay. Cikgu. Oi. Tenaga di bandar dengan luar bandar ya. Awak lah. Cikgu lupa engkah bandaya. Masya Allah. Pelik senangga jadual itu cikgu. Betul itu. Laki perempuan tak nak? Okey. Saya erase balik. Atas ya. Klik. Ulang. Okey. Jap. Padam lah. Padam semua cikgu. Alah. Lelah saya nulis. Iyalah. Okey. Cantik lo. Padam. Okey. Warna biru lo. Warna biru. Okey, ini adalah bandar. Untuk bandar. Tadi bilangan tenaga buruh Bandar. Okey, sini luar bandar. Okey, dalam bandar luar bandar ni barulah kita split lagi kepada
2. Okay, thank you, Teh. Split kepada 2, which is lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Okay, nampak? Bawalah engkahnya punya taraf perkahwinan tu bawa sikit lah. Okay. Okay lah. Okay, Alright. okay. So, thank you, Teh. Remind tadi. Nampak macam pelik je kan? Okay, maka terhasillah jadual. So, ulang balik, cari balik saya punya timer tadi. So, boleh baca. Boleh mula itulah. Melengkapkan jadual kamu tu. Hmm. 20 minutes. Okay. Kemudian 20 minutes start now. Ting. Ya Allah ampun, betul ke ni 20 minutes? Betul. Salah lah. Ini second, ini millisecond. Oh, sini 20 minutes. Pause. Situ 20 minutes-nya. Oh. Start now. Okey, menghasilkan jadual ya. Sebab lepas ini kamu tak ada jadual tu, kamu tak boleh buat nota untuk kamu menghasilkan grafnya. Okey, saya mute. Tak payah bunyi apa-apa. Kalau mute kan nanti tak dengar pula benda tu. Okey. Cikgu mute dulu ah. Kamu buat kerja. Apa? Siapa handsome gila tu? Oh, tidak. Mary. Oh, siapa message? Burung kasar.
teacher does. Interesting. Okay. Tak ada.
Okey, azan baru habis. Ada yang nak solat dulu kah? Ada yang nak solat dulu? Saya. Alamak, kau terkejut aku. Ya. Sila dalam 10 minutes lah. Sempat nak dalam rumah kah? 10 minutes. So yang lain pun nak berehat dulu kah? Nak makan kah? Perlu cikgu tak dah kakok dah. 10 minutes lah. After 10 kita jumpa balik. Jam berapa sekarang tu? Cun pukul 1. Cun pukul 1 kita masuk balik. Okay. Harap jadual kamu tu terhasil. Sekejap, cikgu tengok ada sini jadual tidak? Oh, tak ada. Okay. So, next slide adalah jadual. Okay. Jadi, ini saya ambil dalam dalam skema jawapan lah. Cuma dia punya paksi Y tu, paksi Y lah pula. Label ini, label
dekat sini kena tulis dengan lengkap. Okey, labelnya ni. Bilangan tenaga buruh. Ni kena lukis dengan lengkap. Apa cikgu kata? Bilangan tenaga buruh mengikut taraf perkahwinan. Mengikut taraf perkahwinan. Semak yang buat jadual tu. Tolong semak. Yang tak buat jadual, kena buat jadual. Kalau tidak, kamu boring, dia dengar je, bukan tahu apa punca cakap. Jadi kena buat jadual. Okey, tadi apa nama tetekah? Unit. Unit ini, adakah kamu tulis orang sebagaimana yang saya tulis dekat jadual sebelum ini ataupun ribu orang? Apa yang dalam petikan itu beri? Petikan beri orang kan? Orang. Petikan beri ada ribu orang. Ada satu yang dia tak tulis ribu orang. Saya rasa typing error tu. Okey. So, jadi sini ribu orang sebab kita melihat pada petikan tu dia menggunakan istilah ribu orang. Semuanya ribu orang. Jadi yang ada buku ini okay, semuanya menggunakan ribu orang. Kecuali perenggan pertama tu kenapa dia letak orang sahaja. Hasil daripada penyiasatan mendapati jumlah hingga tahun 2015 ada sebanyak orang. Jumlah ini daripada okey. Dalam buku kamu, tolong buat sedikit pembetulan pada perenggan pertama. Muka surat 196 tu, soalan 25. Perenggan pertama baris 1, 2, 3, yang ketiga. Dalam perenggan pertama tu baris yang ketiga. Selepas dalam ayat 2015 sebanyak 14,518 orang. Situ letak ribu. Situ letak ribu. Okey. Baik. So, semakkan anda punya jadual. Samakah macam sini? Harap samalah. Okey, data-data ni. Ada salah, cikgu. No, ada salah. Okey, kita lihat kita lihat di mana yang kamu silap. Bagian bandar untuk berkahwin. Bandar untuk berkahwin. Okey, bilangan tanggal berlelaki bandar yang tidak pernah berkahwin. Dia tidak pernah berkahwin. Satu, lepas tu perempuan berkahwin. Satu kalau bandar. Tenaga buruh lelaki yang mau perkahwinan di luar bandar. Okay, luar bandar. Perempuan di luar bandar. Okay, bilangan tenaga buruh yang paling ramai daripada tenaga buruh berkahwin. Okay, yang berkahwin. Tanggungjawab yang lebih besar di bandar lebih ramai daripada luar bandar. Di bandar lebih ramai daripada luar bandar. Okey. Di luar bandar, tenaga buruh bandar. Okay, di luar bandar sebanyak 2180.4. Lelaki di luar bandar 21. Okey. Kurang daripada tenaga buruh lelaki di bandar sebanyak. Apa maksudnya? Kurang sebanyak. Luar bandar ini, ayat itu kan,
Ya, cikgu. 2180. Okey, pertama, okey, sekejap. Dia sudah bagi tahu statement bahawa tenaga buruh bandar lebih ramai daripada luar bandar. Ayat ni dia dah cakap awal-awal. So, kena ingat. Jadi, bila dia kata luar bandar itu 2184, 2180.4, kemudian dia guna ayat sebanyak 2180.4 ribu orang kurang Iaitu daripada iaitu kurang daripada tenaga buruh di tenaga buruh di bandar sebanyak daripada bandar sebanyak 963.3 kan? Dia kata berkurang. Jadi ayat dia takkanlah kamu nak tolak, betul tidak? Takkan kamu nak kata 2180.4 tolak 963.3, nanti bandar lebih sedikit, betul? Sedangkan statement dia kata bandar ini mesti lebih banyak. Jadi kena tambah. Sebab 2180 ni dia sudah iaitu sudah kurang sebanyak 963.3 daripada bandar. Daripada bandar. Dia dah kurang sudah. Maksudnya di bandar ni ada satu nilai. Bandar ni sudah ada satu nilai yang kita tak tahu. Apabila dia dikurangkan sebanyak 963.3, maka terhasillah 2180.4. Ini telah dikurangkan sebanyak. Ni telah dikurangkan sebanyak. Maksudnya tolak. Jadi apalah nilai yang kat bandar ni tadi sepatutnya? Sepatutnya tambahlah 2180. Jadi yang question mark ini yang kita tak tahu apa nilai dekat sini, kita tambahkanlah. Tambah maksudnya 2180.4 tambah dengan 963.3. Dapatlah 7, 3, 4, 9 plus 11, 3. Dapatlah ni. Okey, boleh? Boleh. Sini kita tolak sebab statement atas ni sudah membantu kamu sudah. Careless, cikgu. Okey. Careless. Oh, careless. Saya dengar kamu kata kamu nak left. Okey. So, semua macam ni. Berkahwin, dadu-duda. Dadu pula. Balu atau duda dan bercerai. Okey. Baik. Slide sekarang ni, kamu dah semak jadual dengan mengira skala. Inilah part yang paling interesting. Okey, part yang interesting. Kejap pula. Apa yang ada di slide 11 ni? Pojot. Tak ada. Okey, tak apa. Kita naik atas sajalah. Senang. Sekarang kita nak kira skala. Di sini ke di sebelah sana kita kira skala? Okey. Baik. Nak kira skala ini. Yang ada kelas dengan saya hari tu. Okeylah. Kita pergi sebelah. Pergi graf slide sebelah saja sebab slide sebelah ni ada graf. Okey. Bagi yang baru, yang hari tu dah cikgu tunjukkan bentuk graf, kertas graf kamu. Okey, macam ni bentuk kertas graf kamu, bentuk landscape. Untuk piramid, lukis secara landscape.
Kalau kamu nak lukis secara potret macam yang cikgu share tadi, boleh juga. Tapi graf kamu nanti macam terpadat sangat. Padat. So, guna landscape. Boleh kamu hitung berapa dia punya ketinggian ini, ketinggian paksi menegak ni dengan paksi mendata ni. Okay. Ini yang cikgu rasa mudah dengan layout yang kemas lah. Okay, ni dengan layout yang kemas. Okay, tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sahaja skala sengatan yang kita gunakan. Punchline yang kita gunakan hanya 7. Biasa ada 12. Tapi ini ada 7 sahaja. Baik, pada paksi menegak pula tu, pada paksi mendata. Pada paksi yang menegak, yang atas ini, okey, atas ini dia tidak ada skala khas. Tidak ada skala tertentu. Sebab di atas ni untuk kamu melukis dia punya bangunan single tadi, yang sengit tadi. Atas inilah paksi menegak ni tempat kamu melukis bangunan yang sengit-sengit tadi. Yang single. Jadi tak ada skala tertentu. Yang perlu hitung skala adalah paksi yang mendata ini. Okay, paksi mendata ini hanya ada 7 punch line. Kalau yang biasa-biasa ada 12 punch line. Ini yang biasa. Okay, untuk piramid hanya 7 saja. 7 saja yang kemas, yang cantik. Kamu nak angkat 12, kamu nak letak sampai 9 pun boleh. Tapi nanti graf kamu tidak kemas. Nak menulis nama paksi itu nanti mendatangkan masalah dengan kamu. Okay, so kita guna 7 punchline sahaja. Instead of 12 punchline. Okay. Jadi bila kita nak menghitung skala, jadi kita bahagilah dengan 7 punchline tersebut. Okey, saya padam. Baik. Jadi kita tengok balik. Kita nak hitung skala ni ya. Ingatlah kita menggunakan 7 punchline. Kita tak guna 12. Baik. Nak hitung skala sekarang. Macam biasalah. Macam hitung skala yang biasa-biasa, graf biasa kamu tu, mestilah kita nak tengok dia punya nilai terbesar. Nilai cari. Dalam sini cari nilai terbesar. Nilai terbesar berapa. Kemudian kamu dapat nilai terbesar tu bahagi dengan 7. Sebelum ni bagi 12 tapi sekarang bagi 7. So dapatlah satu nilai. Okay, nilai ini nanti. Okay, carilah apa nilai terbesar dalam sini. Nanti main agak-agak je tak faham pula. Okay, mana nilai terbesar? Saya nampak nilai terbesar adalah ini, betul? Ya, 218.4. Tak, meh. 314.7 kan? 314, ya. So ini nilai terbesar 3143.7 bahagi 7. Okey, dapat berapa nilai? Tolong. Siapa yang dah kira? Boleh share? Share nilai. 3 449.1 cikgu. 449.1. Okey, terima kasih. So, ini kamu bundarkanlah kepada nombor yang mudah. Apa nombor yang terlintas di fikiran anda? Kalau cikgu terlintas 500. Sekejap sini. 500. Tak adalah dia kontok sangat. Sebab ni 449. Kamu langkah 500 boleh. Tapi ada tak yang nak memilih 450? Ini saya tidak galakkan lah. Tidak galakkan sangat. Walaupun dia boleh. Tapi cikgu tak galakkan sangat. Sebab nanti takut nilai kamu tu. Apa nama? Dia tak lebih sebenarnya.
Cuma cikgu tak galakkan lah sebab terlalu dekat dengan nilai asal ni. Kalau nak ambil 460 boleh. Ini okey lagi. Jadi yang mudah untuk kamu hitung dengan cepat, ambillah 500. 500 pun tak jauh sangat dengan 449 ni. Okey, so sini menunjukkan bahawa 1 sentimeter bersamaan dengan 500,000 orang. Okey, dah tahu 500. Okey, kita pun pergilah ke graf tadi. Kita pergi ke graf tadi. Okey, dah tahu 500 kan? Okey, padam. Kita punch lah. Punchkan setek itu 500. Jadi, aduh mak kau. Ish, macam lah macam. So, punch sini 500. Sini 500. Sini 1,000 dan seterusnya. Baik. Pada ruangan sini, okay, ruangan petak sini, ruangan selepas anak panah tu, kamu tulis apa dekat sini? Tulis label paksi tadi, iaitu apa label paksi tadi? Bilangan tenaga buruh. Bilangan tenaga buruh mengikut taraf perkahwinan. Tulis dekat situ dalam petak ni. Tetapi kalau tidak cukup, kalau tak cukup, boleh saja kamu tulis. Maksud cikgu kalau tak cukup, kamu padat bilangan tenaga buruh dalam tu dah. Terlalu krem kan? Kalau terlalu krem, padam ni tak mau tulis itu. Kamu tulislah dekat sini. Bilangan, dekat sini boleh. Bilangan, bawah sikit lah. Dah terkena dengan data pula. Bawah sikit. Bawah sini sikit. Bilangan tenaga buruh mengikut taraf perkahwinan. Lepas ya, sebelah tak sama juga. Sebelah kiri dan kanannya sama. Ini pun 500 sampai 1,000 sampai habis-habis. Tulis. Okey. Okey, Dorin. Bilangan tenaga buruh mengikut taraf perkahwinan. Kat sini. Lepas tu barulah letak petunjuk sini. Petunjuk. Petunjuk ada berapa? Petunjuk berhati-hati. Jangan sehingga melepasi kawasan sumber. Okey, kamu lihat sumber ni banyak sangat tidak? Oh, banyak sumber tu. So, kalau sumber tu terlalu banyak, cikgu nasihatkan kamu tulislah dalam petak sini. Dalam ni kamu tulis petak sini sikit lebih pun tak apalah. Sebab sumber tu agak panjang. So, sini kamu tulis sumber dia. Sebab sumber agak panjang. Jadi, bila petunjuk, kita ada berapa taraf perkahwinan? Ada 1, 2, 3, 4. So, petunjuk, kamu boleh tulis 2 petunjuk di sini. Katalah kamu handwriting besar. 2 petunjuk sini. Petunjuk taraf perkahwinan. Tidak berkahwin. Sini berkahwin. Lepas tu tambah lagi 2 tepi sini. Apa tadi? Balu. Lepas tu cerai. Asalkan petunjuk kamu ni tidak tenggelam dalam sumber. Sebab sumber kita ni besar, banyak. Jadi kita memerlukan ruang. So kamu ambil lah 4 petak sini. Kalau sumber kamu tu sedikit sangat, bolehlah kamu tulis dalam petak. Kalau sikit sangat, boleh tulis 1 cm. Ketinggian 1 cm sini. Macam ni. Kalau sumber tu sedikit, handwriting yang halus. Kalau handwriting kamu tu halus-milus, bolehlah nulis itu. Jadi, petunjuk kamu janganlah melepasi kawasan sumber yang color merah ni. Kalau kamu tulis dalam kawasan merah lah.
Jadi kamu punya petunjuk ini boleh lagi sambung sedikit ke bawah sini. Jelas ha? Tapi sekarang sumber kita tu banyak, tulisannya banyak. Jadi memang tak akan dapat kamu tulis dalam ruangan berwarna merah. So jangan tulis warna merah sana. Jangan tulis. Memang si akan mampu kamu tulis dekat warna merah tu. Jadi tulis saja dalam ruangan berwarna biru itu. Ruangan biru ni maka bawah ni tak adalah. Tak bolehlah kamu letak petunjuk sehingga tenggelam dekat sumber. Tak boleh. Okey, so jelas bahagian bawah. Jadi ini kamu tulis bilangan apa tadi kan? Bilangan tenaga buruh. Lepas tu bahagian atas tu kamu tulis kiri kanannya apa yang nak kita tunjuk oleh soalan tadi. Apa kiri kanan yang nak ditunjukkan oleh soalan adalah tenaga buruh, bandar dan luar bandar. So sini bandar, luar bandar. Okey, tengah sini akan dapatlah jantina. Jantina lelaki, perempuan. Tak kiralah kamu nak letak sini perempuan, lelaki tak jadi masalah. Asalkan dia jantina lelaki dan perempuan. Tapi kalau yang kiri kanan ni ikut soalan. Siapa yang dulu dia sebut? Dia sebut bandar dulu, maka bandar lah sebelah kiri, luar bandar lah jadi sebelah kanan. Okey, then dah tahu berapa skala-skala dekat sini, rujuklah balik kepada jadual, maka kamu plot. Okey, nak plot jadual ini macam mana? Contoh, contoh. Tok. Okey, lelaki tak nampak pula. Okey, lelaki ini. 2, 3, 8, 1 ni berapa cm? Jadi kamu ambil, hitunglah berapa cm ini. 2381.4 ribu orang bahagi dengan cm kita tadi, bahagi dengan skala kita 500. So, apa-apa nilai yang kamu dapat sini adalah nilai dalam bentuk sentimeternya. Okey. 2,381,4 bahagi 500. Kamu dapat 4, ini dalam kalkulator 4,7628. Ini dalam kalkulator. Jadi kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Bila ambil 2 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan lah sebab handphone. Pembaris kamu mana dapat baca sampai 2 tempat perpuluhan kan? Okey, baca 1 tempat perpuluhan. Ini tempat perpuluhan, 1 tempat perpuluhan. Ini baca sehingga sini. Jadi, berapa sentimeter ni? 4,7 kah? Salah, bukan 4,7. Dia berapa? Sebab belakang sini 6 kan? Ni 6 ni. So, sentimeter kamu akan jadi 4,8 sentimeter. Baca 1 tempat perpuluhan. Dalam masa yang sama, mata kamu tengok sebelah. Angka sebelah tu. Melebihi 5 ataupun kurang daripada 5. Melebihi 5 ataupun lebih daripada 5, kena tambah 1. Kalau dia kurang daripada 5, kena kekalkan nombor tempat perpuluhan itu. Jadi ambil ruler, hitunglah 4,8 cm. Lukislah dekat paksi tadi. Okey. Ini apa ni? Bandar lelaki. Okey, bandar lelaki. So, kamu dah anggap sini lelaki tadi kan? Jadi, pembahagian ni pandai-pandailah membahaginya. Okey. Hitung ada berapa petak kecil. Biasanya jarak kita letaklah dalam 2 atau 3 petak kecil. Ingatlah dia 4,8 cm tak kan? Okay, saya nak bagi tahu petak kecil tu, takut ada yang tak ingat. Benda petak kecil je aku sebut je. Ini Kamu nampak?
Inilah hitung petak kecil ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5 petak kecil. 6, 7 sampailah ke atas ya. Sampai sini. Sampai sini ya. Sampai sini. Sampai situ. Hitung, bagilah. Jadi selalunya satu building yang single-single tu biasanya kita guna berapa petak kecil? 1, 2, 3 petak kecil. Satu bangunan, satu petak kecil, satu bangunan, satu petak kecil. Sini satunya lah, besar ni. 1, 2, 3, satu bangunan. 1, 2, 3, satu lagi bangunan. Untuk melengkapkan semua taraf perkahwinan tadi. Okey, contohnya sekarang ni 8, sekarang ni berapa? 4,8 cm kan? Kamu agak-agaklah berapa panjangnya. Ambillah ruler 4,8 cm. Garis dah situ. 4,8 cm. Macam tu. Boleh? Dan semua-semua. Jadi, sekarang ni lelaki ada 1, 2, 3, 4. Sebab ada 4 petunjuk. Perempuan pun ada 1, 2, 3, 4. Macam ni. Lebih kurang. Samalah. Ini untuk bandar. Untuk luar bandar pun sama juga. Pastikan bawah situ adalah yang ni. Okey, saya ambil balik. Yang ini. Salah. Ni dekat titik asas ni. Mesti ada gap mesti ada ruang. Tak boleh ditulis sini. Dia mesti ada ruang. Barulah kamu tulis dengan bangunan pertama. Sebelah ni sama juga. Ada ruang, barulah lukis bangunan pertama. Okey, macam tu. Okey, kemudian bahagian atas sini adalah tajuk. Tajuk luas sikit lah. Sini untuk kamu, untuk kamu menulis tajuk. Kamu nak guna sekadar atas sini pun boleh. 1 cm je pun boleh. Kalau tajuk tu pendek sikit. Macam ni tajuknya agak panjang. So memang kena guna satu petak besar lah. Boleh lah. Handwriting cikgu ni besar sangat lah. Memang sebab tu kamu nampak dia macam termasuk kawasan tajuk Okay, kalau kamu tulis tajuk, apa-apa pun tajuk jangan yang terlalu berdekatan dengan label ini. At least ada gap lah di atasnya. Atas perkataan bandar ni kan ada gap sikit. Membezakan tajuk dengan label. Okay. So, lakaran ini selesailah macam ni. Baik. Di pihak anda, boleh siapkan graf ini. Bolehkah? Tak maulah saya tanya, boleh. Kena siapkan graf ini. Dan saya letak satu untuk kamu hantar. Okay. Yang latihan lepas ada yang saya dah semak, ada yang sebelum juga. Untuk piramid ni saya akan letak satu assignment. Kamu hantar jawapan dekat sana. Ambil gambar sajalah. Ambil gambar saja. Tak perlu jadual. Hanya graf saja. Sebab kalau kamu tak hantar, nanti kamu tak nak buat. Mengharapkan video ni saja. Jadi hantar cikgu tak letak due date. Sebab ini saya anggap sebagai nota kamu. So kamu hantar. Saya lihat layout anda itulah. Saya akan semak layout saja. Okey ke tidak layout kamu? Boleh tak kamu melukis garis-garis, graf-graf piramid ini? Itu saja. Yang ni saya ada buat record. Nanti saya share dekat kelas. Tengoklah saya share dekat kelas kan. Nanti. Okey, itu sajalah. Habis dah slide ni.
So, tugas kamu hasilkan graf yang kemas dan hantar ke GC. Sekian, terima kasih. Boleh? Terima kasih, Cikgu. Boleh, Li. Terima kasih, cikgu.